Hei, I tak pernah jumpa perempuan sebusuk hati macam you ni tau. Kahwin tak sampai sebulan, dah pandai nak pisahkan I dengan anak I. Mami, Ima minta maaf tapi... Tak payah nak minta maaf dengan I lah. Ha? Hei, patutlah Tuhan tak bagi you rahim. Ha? Sebab you ni tak mengerti perasaan ibu dan tak layak jadi ibu. Joha, tengoklah tu. Isi ni melampau tahu tak? Mami dia melampau. Tak ada apa pun yang tak kena dengan Rahimah. Bukan Mami tak tahu penyakit Rahimah, tapi hari-hari duk bangkit benda yang sama je. Mami tu perempuan. Ibu pula tu. Patutnya Mami simpati. Bukan perangai terus macam ni. Bukan Ima je yang rasa sakit tau. Johar sendiri pun rasa. Tak apa, Bang. Ima okey. Ima, masuk dalam kemas barang-barang, kita pindah. Abang. Rahimah. Rahimah, pergilah. Jangan lawan cakap suami kamu. Ini semua untuk kebaikan kamu. Lama-lama kamu kat sini boleh jadi gila dengan perangai orang kat rumah ni. Okey. Ha? Semua dah besar kan? Ha? Nak lawan cakap Mami. Okey, tak apa. Kalau nak keluar, bos. Keluarlah. Tak heran aku keluar. Situasi sebegitu, orang kata intens sekali. Mengapa jadi macam tu? Berpura-pura ke tak perlu berpura-pura, Yana? Bila tadi kami suruh anda kongsikan komen-komen anda, banyak betul komen yang sudah mula masuk di laman Facebook. Mula perbincangan pun dah ada. Ya, betul. Kalau boleh saya bacakan, kita mulakan dengan komen-komen anda dahululah. Okey. Nathira berkata, saya fikir tak perlulah berpura-pura sebab akan melukakan jika ketahuan. Contohnya, kita ingat pasangan kita setia tetapi bermain kayu tiga di belakang. Alah, okey. Satu lagi komen ya. Janganlah berpura-pura, lebih baik berterus terang, tak payah menyakiti hati orang lain. Dan Siti Gatijah berkata, yes, bagi saya perlu berpura-pura, bukannya kita tipu. Sebaliknya, lebih pada jaga hati dan tak nak mengeruhkan keadaan. Bagi saya bergantung pada setiap pasangan itu macam mana rumah tangga mereka. Okey, jadi ada yang kata ya, ada yang kata tidak. Kepada anda semua yang sentiasa memberikan komen anda, dan hari ini Sugi, ini yang kita nak bincangkan. Bagaimana sebenarnya situasi yang membolehkan kita, yang mewajarkan kita untuk berpura-pura dalam rumah tangga, dan sebaliknya apa implikasi akan berlaku sekiranya terlalu banyak kepura-puraan yang berlaku. Untuk itu, ayah kita perkenalkan tetamu yang sudah terhubung dalam talian sekarang ini. Kita bersama dengan Encik Muhammad Rizwan Zamri yang merupakan perunding motivasi perkahwinan. Assalamualaikum. Selamat tengah hari Encik Ridwan. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari Sugi, Yana. Ya. Wah, rasa macam satu nama tu, Sugiyana. Okey. Baik, kita juga bersama dengan Faizah Ilai yang tak asing lagi bersama kami di Wanita hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak-anak berada di mana tu? Sunyi semacam. Luar, dia sedang mengetuk pintu. Oh ya ke? Ingatkan Faizah Ilai tengah bercuti di Hawaii. Okey, baik. Mungkin kita mulakan perbincangan kita dengan Encik Rizwan dahulu lah. Ya. Berpura-pura dalam rumah tangga perlu ataupun tidak? Encik Rizwan, macam-macam komen sedang masuk di laman Facebook WHI, tapi kami nak dengarkan daripada Encik Rizwan sendiri. Perlu ataupun tidak berpura-pura dalam rumah tangga? Okey, bagus. Sebenarnya jawapan yang paling tepat adalah dia tidak boleh terlalu lama. Sebagai seorang manusia, dia ada psikologi dia. Psikologi dia, kita bertahan untuk tujuan tertentu. Macam rumah tangga kan, mungkin nak jaga pasangan, nak jaga mak mertua, hati mak mertua, nak jaga perasaan suami ataupun isteri dan sebagainya. So mungkin ada tujuan tertentu yang murni lah, kan, yang dia bertahan, tapi tidak boleh lama sebab manusia ni dia ada tahap tekanan dia yang dia boleh simpan, dia boleh sampai tahap limit dia. Jadi dalam psikologi manusia pun dia ada nama dia self defense mechanism, kan. Maknanya mekanisme bela diri dia automatik semua orang ada. Jadi dia bertahan supaya tidak terlalu jatuh sangat, tidak terduduk, tidak terlalu sampai murung, tapi dalam tempoh yang masa yang lama dia tak boleh. Dia akan nampak. Jadi lebih baik kita keluar untuk selesai hadapi masalah tersebut.
Okey, Cik Rizwan, tadi Cik Rizwan dah bercakap tentang tempoh kan? Bermakna kalau nak berpura-pura ini dalam rumah tangga ni, ada tempoh yang mana kita sebagai manusia ada had limitnya. Sekali macam volcano lah, gunung berapi lah. Orang kata tiba-tiba apabila dah lama dipendam akan burst ataupun meletup. Tetapi dalam situasi bagaimana sebenarnya yang orang kata okey untuk kita berpura-pura dalam rumah tangga? Okey. So dalam rumah tangga kita bagi tempoh sekiranya setelah kita berterus terang dengan pasangan, contohnya suami contoh Sugi bagi tadi ada kecurangan berlaku. Jadi dia dah bila pura-pura ni sebenarnya kebahagiaan yang tertunda. Maknanya dia tak bahagia sepenuhnya. Okey, jadi mungkin dia bertahan untuk selamatkan. Jadi dia beri tempoh. Tempoh ni bagi yang terbaik ni jangan sampai tempoh sampai 6 bulan ke atas. So kalau dah sampai setahun, ada sampai 2-3 tahun, ada 10 tahun, itu dah terlampau. Dia boleh memburukkan keadaan. Okey, itu boleh jadi murung. Tu orang kata dah terlebih expiry date lah. Jangan sampai tahap itu berlaku. Betul. Okey, baik. Dan Faizah lah ataupun lebih besar dipanggil Kak Izzah lah ya. Kak Izzah dah berapa lama berkahwin Kak Izzah? Ini tahun ni nak jalan 11 tahun lah. Wow, okey, baik. Dan Kak Izzah pastinya dalam 11 tahun ni, Kak Izzah sendiri pastinya tahu momen-momen yang Kak Izzah sendiri pernah berpura-pura. Tipulah kan kalau tak pernah berpura-pura untuk bermanja dengan suami, at least. Mungkin boleh kongsikan pengalaman. Saya, dia sahabat saya bukan seorang yang suka manja-manja suami betul. Saya terbalik pula. Menarik ni. Okey, jadi mungkin Abang Hekal sebenarnya yang minta bermanja-manja sebenarnya. Rock kan, dia kalau kita nak cakap dia bukan berpura-pura lah. Dia sebenarnya ada nak menjaga hati. Kalau berpura-pura ni dia takkan tahan lama. Bagi saya kalau macam kita ada masalah, contohnya tak kisahlah dengan satu-satu rumah tangga ni, dia memang akan ada masalah. Dia tak ada yang straight, yang tak ada, mesti ada ups and down. Dia kalau macam contoh kalau tak ada masalah dengan betul, dia mungkin ada masalah dengan paduai. Macam bagi saya dia kena instead of berpura, dia kena confront. Kalau macam contohnya kalau macam saya sendiri kalau ada masalah saya tak akan kalau macam saya ada contoh lah, tapi soal tapi kalau contohnya ada masalah, tak kisahlah dan itu buat ke saya lebih tanya terus instead of happen. Apa kau ni sebenarnya macam ni. Dia macam lebih baik saya confront dan betul. Kali kalau dia dah terlalu orang kata dia dah terlalu macam itulah saya macam dah terlalu yang perlu kita cerita. Selagi dia tidak memerlukan kami untuk masuk campur dan saya rasa dia perlu saya kan sendiri tu. Okey, maksudnya Kak Izzah berkata lebih baik kita berterus terang daripada berpura-pura. Tapi Kak Izzah, katakanlah situasi ni macam ni. Kak Izzah dah masak, dan tunggu suami balik malam tu nak makan bersama-sama. Tapi suami pula balik kata, saya dah makan, saya makan dengan member-member saya kat rumah, kat luar tadi. Jadi sekarang ni situasi ni, Kak Izzah akan berpura-pura macam okeylah, tak apa awak dah makan, simpanlah makan esok. Ataupun Kak Izzah akan berterus terang confront, awak ni saya tunggu awak makan dari pagi tadi. Macam dalam scene drama lah. Selalunya benda itu perlu communication. Kalau kita ada before you nak buat satu benda tu, you should have asked. You kan, kalau you tak balik, you jangan buang masa I nak masak ni. Betul. Okey. Dia akan cakap tak, I mungkin tak ni, okay, dan that's it. Dia sebenarnya dia two-way communication lah. Yang lelaki pun you kena tahu, yang suami, yang isteri pun you punya part masing-masing. Tapi dia tak boleh, kalau hari dia konflik, dia jadi macam dia akan menimbulkan, dia dah bukan konfront lah, dia jadikan pergaduhan. Dia masing-masing kena tahu peranan masing-masing lah. Sebab itu kalau walaupun zaman sekarang ini dia tak macam zaman dulu. Kalau zaman dulu dia cakap macam payahlah kita orang kata bercinta lama-lama kahwin terus. Tapi bukan zaman sekarang. Tapi bila you kenal lepas kahwin, you tak boleh terima dia, itu yang berlakunya perceraian. Tak kisahlah daripada kerana family ni ke ataupun ni. Sebab kita kenal semua, termasuklah keluarga dia. Kena jumpa dulu. Kena tengok boleh masuk ke tak boleh masuk.
dia tak sama macam orang dulu. Orang dulu Betul. Dia punya lain. Zaman sekarang berbeza. Jadi saya itu yang perlu tu, kalau kawan saya yang belum kahwin, saya macam ni. Kalau nak kenal bukan hanya dia tetapi termasuklah dia supaya tak akan ada benda pura-pura dalam rumah tangga. Saya suka apa yang Kak Izzah cakap tadi. Kurangkan drama lah. Betul, tentang komunikasi. Sebab apabila kurangnya komunikasi antara pasangan, ini yang akan menyebabkan berlaku kepura-puraan yang tidak perlu dalam sesebuah perhubungan itu. Tapi kan Cik Rizwan, kalau kita bercakap tentang rumah tangga ni, bukan hanya suami dan isteri, tetapi ini sebenarnya melibatkan institusi kekeluargaan juga. Sebelah suami ada keluarganya, mentua, ipaduai dan sebagainya. Begitu juga dengan belah isteri. Bagaimana sekiranya berlaku ketidaksefahaman ataupun konflik yang melibatkan orang yang di luar suami dan isteri itu tadi, boleh jadi mentua ataupun ipaduai dan sebagainya. Bagaimana cara untuk kita mengendali ataupun menyikapi situasi yang berkaitan dengan hal-hal yang sebegini? Adakah sekiranya berlaku konflik, lebih baik untuk kita berdiam diri untuk menjaga hubungan yang sedia ada, ataupun lebih baik sebenarnya untuk kita berterus terang dan cuba untuk memperbaiki untuk kehidupan yang lebih baik mungkin? Cik Rizwan? Betul. Saya setuju apa yang kata Faizah cakap tadi. Maknanya kita sebagai satu keluarga ni, dia semua ni berkait rapat lah. Bila kita berkahwin, kita berkongsi hidup. Bukan saja berkongsi dengan pasangan, tapi berkongsi family. Kan? Jadi dalam apa yang nak beritahu, bila melibatkan kekeluargaan ni, terutama lelaki lah. Sebenarnya lelaki kena ambil role yang paling penting. Sebab dalam agama Islam, dia sebagai pelindung kepada isteri, kan, dan juga pembimbing. Pembimbing ni, dia bukan pembimbing isteri saja, tapi dia juga pembimbing kepada keluarganya. Kalau lelaki tanggungjawab ni, dia ada 4 wanita dia kena jaga. Isteri yang pertama, yang kedua anak perempuan dia, sehingga dia berkahwin. Yang ketiga saudara perempuan dia sehingga berkahwin. Yang keempat, ibunya. Sebab ibu bukan kebal daripada buat kesilapan ataupun dosa. Jadi terutama ibu-ibu yang mungkin ayah kita dah tiada, bercerai ataupun telah meninggal dunia. So kita kena bimbing ibu kita. Mungkin ada ibu kita buat kesilapan. Jadi dalam perkara ini, macam mana nak supaya jaga tak krisis ni, kita kena faham dulu. Isteri kita dah tentu faham ibu kita. Tapi nak match kedua-dua tu, dia kena ambil. Sebab tu suami kena ada ilmu jugalah, ilmu komunikasi. Terutama kebanyakannya suami-suami macam mana dia susah nak jalankan rules dia ataupun peranan sebagai pemimpin ni. Kalau dia ni anak mak, dia akan tersepit. Kan? Sebab dia tahu mak dia memang tak akan setuju satu-satu perkara. Dan dia tak suka anak kesayangan dia mengikut telunjuk isterinya. Jadi dalam masa sama dia dah bincang sama isteri dia benda-benda persetujuan. Yang ni dia akan jadi tersepit. Dia akan dengan isteri dia setuju, tapi dengan maknya lain pula. Dia setuju dengan mak. Di persimpangan dilema lah Cik Rizwan. Ini akan jadi pura-pura kan. Depan mak pura-pura, lepas tu bergaduh di rumah kan, ataupun dalam bilik. So memang suami kena tegas dalam perkara ni. Dia kena ada peranan pemimpin dan dia kena ada ilmu komunikasi. Okey, baik. Orang kata biasa it takes two to tango. Jadi kedua-dua suami dan isteri perlu ada kesefahaman itu untuk mewujudkan harmonis dalam rumah tangga mereka, kan. Dan Encik Ridwan dan juga Kak Izzah, banyak lagi yang kami nak tanyakan kepada anda berdua. Tapi apa kata kita dengarkan dulu apa pendapat orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Bagi pendapat saya, pura-pura okey dan suka apabila keluarga mentua menyinggung perasaan kita tu adalah sangat-sangat tidak patutlah. Maksudnya tidak relevan kat dalam satu hubungan tu. Kerana pura-pura suka ni akan memakan diri suatu hari nanti. Jadi untuk mengelakkan benda tu berlaku, bagus bagi kita untuk berterus terang ataupun berkomunikasi bersama kita punya pasangan. Berpura-pura okey perlu, selagi ia tidak mendatangkan mudarat yang besar, demi menjaga kebaikan, keharmonian, silaturahim kita antara menantu dengan mertua lah. Sebab kita perlu menganggap mereka ni sebagai ibu bapa kita, barulah kita akan rasa hormat tu akan lebih tinggi.
dan bila kita bercakap dengan mereka, kita tidak perlu menyinggung perasaan mereka, kita perlu menjaga mereka dengan baiknya. Kita tidak perlu berpura-pura di dalam berumah tangga. Kita naklah mengamalkan sikap bertolak ansur sesama kita, suami isteri, saling memaafkan. Jika ada kesalahan yang kecil maupun yang besar, kita cepat-cepat minta maaf. Tak perlu hidup dalam pura-pura, yang mana kalau kita ada pasangan yang tak berapa nak ada-ada, kita cuba bantu untuk adakan. InsyaAllah akan berjalan dengan lancar kalau kita lebih bekerjasama. Contoh, rumah kecil, kereta kecil, kalau kata anak berderet-deret tak cukup makan, susah juga. Sekiranya kita bekerjasama, tak hidup dalam kepura-puraan, masalah besar akan jadi masalah kecil. Sebab apa? Pasangan kita akan saling membantu untuk mengelakkan kita dalam kesusahan. Itu dia pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, dan mungkin ada yang berkata macam tak perlu berpura-pura sebab kita hidup dalam keadaan yang realistik. Betul. Kita perlu hidup keadaan juga dan situasi kita juga perlulah realistik. Tapi ini saya tertarik nak baca satu petikan daripada artikel yang dipaparkan yang berkata, demi menjaga hati, isteri sanggup makan hati. Nak Kak Faiza, kalau kita bercakap tentang isteri makan hati ataupun suami makan hati, ni orang kata asam garam ataupun lumrah dalam perkahwinan, dalam hidup berumah tangga. Tetapi mesti akan ada situasi di mana kita dah tak tahan untuk menjaga hati. Nak bertolak ansur, kita kalau sering kali bertolak ansur, itu yang terjadi makan hati. Yang macam yang kita katakan tadi jugalah, seperti gunung berapi, lama kelamaan ini juga yang akan meletus. Kak Faiza dah berkahwin 11 tahun. Mungkin kesukaran ini dihadapi ketika awal-awal perkahwinan dulu. Masih lagi nak mengenali pasangan, nak orang kata nak adapt ataupun mengadaptasi dalam sesebuah perhubungan tu. Bagaimana keadaan di awal-awal perkahwinan dulu? Adakah mengalami kesukaran untuk berterus terang ataupun ada kala perlu juga berpura-pura pada waktu itu? Saya dengan suami saya, dia perbezaan umur kami agak jauh lah. Ni lebih tua daripada saya. Dan dia pernah ada perkahwinan pertama mana saya tinggal bersama anak tiri saya lah. Saya kurang yang kita memang stay together. Dia pada permulaan dia, sebelum berkahwin, kita dah bercakap dulu. Sebabkan saya berkahwin umur agak putu. Saya berkahwin umur yang agak muncul lah orang cakap. Jadi saya mengambil berkahwin tu supaya conference. So dia macam ni dan saya nak macam ni. Jadi kalau awak okey, dan baru kita boleh teruskan. Dan dia pun ada juga cakap okey, dan nak dia. Dan saya cakap itu semua tak ada masalah. So kita terus. Tapi as orang yang mungkin baru dalam kahwin, kadang-kadang saya juga saya punya gila yang macam, I tak lah macam itulah kan ada. Memang kan ada. Tapi saya ada suami yang macam lah dia agak becuk lah. Dan dia untuk macam sekolah sekejap, hilanglah marah dia tu. Dia mengambil keputusan untuk yang tentu. Dia macam ni tau. Saya tahu yang memang senang saya kalau orang yang mengatakan, kau boleh lah, kau boleh cakap. Dia memang. Tapi saya selalu nasihat orang kalau buat dia memang kadang-kadang kita akan rasa yang kita akan buat suatu benda, lepas tu dia kita buat ni. Dia macam tu. Bila fikir balik, dia ada apa titik emosi. Jadi itu yang kadang-kadang kita bukan, bila kita cakap tak perlu berpura-pura, bukanlah maksudnya macam you have to accept for who I am. Itu satu phase yang sangat salah. You need to change as you grow up, as your age is catching up, you need to change, you need to adapt with the situation. Takkan macam tu sampai nak pinak pun nak tahu aja. Jadi perlu berubah. Kalau contohnya kita fikir kalau macam kenapa dia tak suka sebab perangai kau ada yang tak elok. Jadi perlulah berubah di situ. Jadi sebuah perkahwinan ini macam bukan paksaan. And think what dia perlu. Benda tu perlu ada. Duduk dan fikir. Kalau asyik fikir pula orang lain, masalah tak akan settle. Kita kena fikir macam apa. So you need to not being pura-pura. You need to change. You know, dalam sebuah pun macam semua orang akan ada masalah. Dan kalau terlalu itu mungkin susah lah saya nak cakap. Kalau dia rasa macam ada saya baca tu dia cakap sampai panas barang,
berkumpul yang macam tu, mungkin dia kena jumpa orang yang lebih berkenaan macam ni. Tentang dengan family atau saya rasa bukan pura-pura tapi lebih kepada kompromi. If you need to change, then you change. Saya kan suka sangat-sangat apa yang dikatakan oleh Kak Faizah tadi. Sebab kadang-kadang kita terlalu biasa dan menjadikan perkataan ataupun kata-kata yang just be yourself, I'm just being myself. Saya menjadi diri sendiri untuk kita menjustifikasikan perkara-perkara negatif yang kita lakukan yang sebenarnya bukan sahaja memudaratkan orang di sekeliling kita, tetapi memudaratkan diri kita sendiri. Apabila perlu situasi untuk kita berubah kepada yang lebih baik, kita perlu berubah. Betul. Apa yang Yana katakan ni saya setuju. Kalau awak berseorangan diri, tak apa, awak nak just be yourself, just be yourself. Tapi bila dah ada keluarga, ada pasangan, di mana perlu kita, orang kata compromise, kita harus compromise. Ada orang saya tak akan compromise langsung. Tapi saya rasa perlu, di mana perlu macam Kak Izzah katakan tadi, kalau di mana perlu compromise, perlu kita ubah diri kita ubah diri kita supaya tidak mengeruhkan lagi keadaan. Baik, Encik Rizwan, kalau bercakap mengenai emosi ni, kita manusia kan, ada orang mungkin ada boleh mengawal emosi mereka lebih baik daripada sesetengah orang. Tapi bila bercakap mengenai situasi rumah tangga ni dan ada anak, okey, kita betul, tidak ada sesiapa ingin menunjukkan kepada anak-anak mereka yang okey, mami dan papa ada keadaan yang tidak boleh kita settlekan sekarang ni, dan anak-anak akan lihat kenapa apa yang jadi mami dan papa nampak macam mereka bergaduh. Tapi ada yang tak nak menunjukkan kepada anak-anak mereka itu berlaku. Jadi mereka berpura-pura depan anak-anak mereka, ataupun okey, dekat rumah situasi memang orang kata bad vibes lah. Tapi bila perlu keluar tu, nampak happy semacam. Ataupun lebih teruk lagi, di social media berpura-pura bahagia. Jadi situasi macam ni, apa sebenarnya implikasinya, Encik Rizwan, bila kita berpura-pura kepada anak, kepada orang ramai di media sosial? Okey, baik. Bagus soalan ini. Dia memang selalu terjadi dan banyak saya hadapi kes yang macam ni. Okey, pertama, kalau untuk anak yang masih kecil, 7 tahun ke bawah, dia perlu kita berpura-pura untuk dia namanya berdamai dengan konflik. Kita berdamai dengan konflik ni maknanya kita nak jaga supaya anak-anak kita tidak turut impak dengan emosi kita. Kalau kita bergaduh suami isteri depan anak-anak, ia akan mencacatkan pembesaran anak-anak. So anak-anak dia seorang yang jujur pada hati dia. So dia akan rasa ibu dan ayah tak bahagia. Dia akan merencatkan perkembangan emosi dia. Kan? Jadi kalau untuk dalam tempoh kita nak perbaiki hubungan, dalam tempoh anak-anak kecil, okey, kita bergaduh dalam bilik tanpa kita memperlihatkan kepada mereka. Itu okey. Tetapi bagi anak-anak yang rendah, besar, remaja, so kita tak boleh sorok dah. Mereka lebih cerdik, mereka tahu. Betul. Jadi pada ketika ini bagi saya tidak boleh kita terlalu lama berpura-pura depan anak-anak, kerana anak-anak akan rasa diri dia macam diperalatkan. Ibu dan ayah, sebab kadang-kadang anak-anak remaja ni datang sesi kaunseling, mereka berterus terang dia kata, jika melihat ibu tak bahagia, kenapa menyalahkan kami? Mereka tidak mahu diperalatkan kerana anak-anak masih kecil, tunggu besar, dan akhirnya bila kita drag, kita tak boleh, akhirnya bila berlaku juga perceraian di umur yang dah 20 tahun berkahwin. So benda tu tidak bagus lah kita drag begitu. So bagi saya kita kena selesaikan secara segera. Kalau tidak boleh melalui ni, kita kena ada perantaraan ibu bapa, kan, keluarga yang dihormati oleh pasangan ataupun diri kita, ataupun sesi kaunseling. Itu yang terbaik. Sebab jangan kita memperalatkan anak-anak dengan terlalu lama, sebab anak-anak mereka sudah tahu. Sekarang zaman dunia IT, mereka tahu. Kadang-kadang boleh mereka terlihat di TikTok ibu bapa mereka, kan, boleh terlihat di Facebook, IG ibu bapa mereka tahu. Betul. Ya, betul. Dan saya kira itu antara penutup yang baik juga untuk perbincangan kita pada hari ini. Tetapi sedikit daripada Kak Faizah sendiri, kalau kita lihat dalam sesebuah perhubungan, selain komunikasi, bertolak ansur, bertoleransi, faham antara satu sama lain, ini antara kunci kebahagiaan. Tetapi hakikatnya dalam hubungan perkahwinan ini, setiap orang memiliki hubungan situasi yang berbeza-beza antara satu sama lain. Ada yang bertahan demi anak-anak dan sanggup menelan apa sahaja yang terkena kepada diri dia.
untuk orang kata pembesaran anak-anak itu, untuk kesejahteraan anak-anak itu. Tetapi apa pendapat Faizah sendiri apabila berlaku situasi yang akhirnya memakan diri untuk isteri-isteri ini tadi dan seterusnya membawa kepada keadaan yang lebih buruk seperti kemurungan dan sebagainya? Okey, dia macam juga. Pendapat saya mungkin pada kat luar sana ataupun orang-orang yang kata apa sebab anak. Kalau you nak happykan anak itu, happykan orang lain, you happy dulu. Betul. Yourself is not happy. Dan jika you tak boleh nak bertahan, you tak boleh, you sendiri kemurungan, you down, you sedih, there's no way, there's no way you boleh buat orang happy kalau you sendiri tak happy. So in order you happykan anak, mau anak terus berjaya dan rasa tidak rasa terbuka, happy dulu. Kalau dengan itu tak boleh membuatkan, tak boleh sampai anak tu dah jadi kanser, lebih memudahkan. So why kalau kata duduk di keadaan yang tidak happy, kan pokok nak kena biri kat tempat yang kita tak happy dan betul ya, betul. You know, saya lebih suka macam tu. Kalau you nak happykan anak, happykan diri dulu. Saya rasa Yana dan saya pun selalu ada perbincangan ni. Kami setuju sangat. Sebelum kita menggembirakan orang di sekeliling, kita harus menggembirakan diri kita dahulu. Tak guna kalau kita yang merana sedih, orang di sekeliling pula yang gembira. Kan? Dan ada banyak komen di Facebook yang rata-ratanya semua orang berkata tidak perlu berpura-pura. Tadi ada mix kan? Ada yang kata ya perlu, ada yang kata tidak perlu. Sekarang ni ramai yang kata tidak perlulah. Lebih baik kalau kita terus berterus terang dan mungkin kena fikir cara untuk settle masalah supaya tak semakin teruk. Dan ada juga yang berkata tidak perlu berpura-pura, hiduplah dalam realiti, susah nanti jika berpura-pura. Saya kira satu-satunya perkara yang membolehkan kita untuk berpura-pura kalau nak bermanja-manja dengan pasangan kita. Macam tadilah tak boleh angkat beg tu. Kita pun dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Nak ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Rizwan Zamri selaku penunding motivasi perkahwinan dan juga kepada Faizah Ilai yang sudi berkongsi pengalaman peribadi, pendapat sendiri untuk membincangkan tentang topik kita pada hari ini. Harap-harapnya apa sahaja yang diperkatakan pada hari ini, yang kita berbincang pada hari ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Jaga diri kedua-duanya. Bye. Terima kasih. Bye. Okey. Terima kasih. Tapi kan Yana, lepas siaran hari ini nanti Syairan tahulah bila awak tak boleh angkat beg yang mungkin tak seberat tu, awak berpura-pura untuk bermanja saja. Sebab dia tahu saya berpura-pura, jadi lagilah dia kena angkat. Okey, baik. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.